Dia dari Ibu Perdana, Pengawas Perikanan dan Ketua Panitia, guru-guru sekalian. Okey, pada hari ini saya akan menentangkan kajian tindakan saya untuk mata pelajaran pendidikan muzik dengan tajuk meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik dengan menggunakan kaedah lagu notasiku dalam kalangan murid tahun 3. Nama dan nilai notasi muzik. Okey, pembelajaran teori muzik dapat membantu murid memahami unsur muzik serta menambahkan keyakinan mereka untuk mempelajari bidang muzik yang lain, contoh seperti nyanyian, alat perkusi dan aplikasi muzik. Jadi untuk menguasai ketiga-tiga bidang ini, murid kena faham apa itu dia punya teori dulu. Jadi saya nak selitkan contoh dalam bidang nyanyian, macam mana kita nak selitkan dia punya teori. Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik dalam kalangan murid tahun 3. Kajian ini dijalankan berdasarkan refleksi diskusi lalu. Pengkaji mengajar mata pelajaran pendidikan muzik bagi murid tahun 3 intelek dengan tajuk mencipta sekurang-kurangnya satu bar corak irama yang mudah secara individu dengan betul. Okey, untuk mengajar cikgu, kalau satu bar corak irama ni dia ada 4 detik. Lepas ini saya akan terangkan lagi. Okey, murid mencipta satu bar corak irama yang mudah secara individu untuk dimainkan pada alat perkusi. Jadi saya nak suruh murid tu cipta satu corak irama. Corak irama tu kita nak mainkan pada alat perkusi. Macam saya cakap tadi, macam saya cakap tadi, kalau murid tak tahu macam mana nak cipta, dia tak kenal nama, tak tahu nilai notasi muzik tu, macam mana dia nak main alat perkusi? Okey, dan yang pengkaji mendapati terdapat 4 orang murid yang tidak dapat mencipta corak irama tersebut. Selepas saya ajar, dia macam masih tak boleh nak buat. Macam tu. Okey. Jadi penyataan masalah kajian ini ialah murid tidak dapat menguasai nama dan nilai notasi muzik yang boleh digunakan untuk mencipta corak irama bagi satu bar. Penguasaan murid dalam notasi muzik dapat membantu murid memahami unsur-unsur muzik sekaligus dapat menghargai aspek muzik yang dimainkan dan didengar. Okey, ini ialah objektif kajian saya. Objektif A untuk macam tadi lah, meningkatkan penguasaan murid dan mengenal nama dan nilai notasi muzik menggunakan kaedah lagu notasiku. Yang khusus itulah dia punya objektif. Dan yang kedua adalah memperihalkan amalan penambahbaikan pedagogi guru untuk meningkatkan penguasaan dan minat murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik menggunakan kaedah lagu notasiku. Jadi dalam kita nak memberi penguasaan, kemahiran kepada murid, sekaligus saya sebagai guru pun boleh tingkatkan saya punya kemahiran dalam PDPC. Dalam ketiga intelek tu tadi kata ada 4 orang kat luar. Ya. Kajian tu untuk 4 orang. Untuk 4 orang tu. Selepas saya dah ajar, lepas tu saya dapati ada 4 orang yang tak boleh lagi nak mencipta corak irama tu. Jadi kumpulan sasaran dia ni macam tadilah 4 orang tu, murid-murid tahun 3 yang tidak dapat menguasai kemahiran dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik. Mungkin kita boleh nanti cara kajian ini kita boleh luaskan ke tahun 3 yang lain. Contoh, kalau saya buat 3 intelek, kita boleh buat untuk 3 pita, 3 ilik dan sebagainya. Ya. Okey, inilah pelaksanaan kajian. Penjawab awal masalah dibuat berdasarkan pemerhatian, ujian pra dan temubual. Ini yang saya dapat kesan masalah ni sebab saya buat pemerhatian, ujian pra dan temubual. Pengkaji telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid
semasa proses PDPR. Kajian ini dijalankan sepanjang PDPR lah, berlangsung sebelum dan selepas kajian. Sebelum kajian dijalankan, murid kurang menguasai dan tidak memberikan respon ketika mengkaji mengajar tentang nama dan nilai notasi muzik. Selepas itu saya gunakan juga ujian pra, diberikan kepada kumpulan sasaran iaitu 4 orang murid tadi untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan penguasaan mereka dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik. Dan ujian pra ini dijalankan secara dalam talian iaitu melalui Google Form. Pengukuhan juga dijalankan sebelum kajian ini untuk kesan sejauh mana murid ini tahu tentang nama dan nilai notasi muzik. Dijalankan melalui atas talian. Dan untuk mendapatkan maklum balas murid sebelum dan selepas kaedah lagu nada siku digunakan dalam pembelajaran mengenal nama dan nilai notasi muzik. Berikut ialah analisis. Berdasarkan pemerhatian saya, murid kurang menguasai dalam mengenal nama dan nilai. Dia tak tahu apa nama not tu, apa ni, berapa nilai not dengan betul. Jadi mereka menjawab dengan suara yang tidak yakin dan ada yang tak respon pun kalau ditanya. Yang kedua, latihan-latihan yang diberikan berkaitan nama dan notasi muzik juga menunjukkan penguasaan mereka adalah tahap yang rendah dalam mengenal nama dan notasi muzik. Untuk ujian pra-mula, penguasaan murid dalam mengenal nama dan notasi muzik adalah kurang memuaskan. Contoh, murid 1 mendapat 12 markah, murid 2 24 markah, murid 3 38 markah dan murid 4 74 markah. Ini adalah dia punya graf. Murid 1, murid 2, murid 3 dan murid 4. Murid 4 ni macam tinggi sikit, tapi masih ada terdapat kesalahan, kekeliruan untuk dia kenal nama dan nilai notasi muzik itu. Ini pula temubual yang dibuat sebelum saya perkenalkan kaedah lagu notasiku. Soalannya, semasa awal sesi pengajaran, adakah anda betul-betul menguasai nama dan nilai notasi muzik sekiranya dia ada nota? Maksudnya kalau dia kena ada benda yang dia boleh tengok baru dia boleh betul. Jadi kita tak nak macam tu, kita nak dia dapat kuasai nama dan juga nilai. Jadi katanya nombor 1, murid yang pertama, tak cikgu saya lupa. Yang kedua, tak boleh, susah nak ingat, banyak sangat cikgu. Yang ketiga, tak dapat, susah nak kenal. Macam sama je. Lepas tu kita orang ni tak pernah belajar ni, cikgu tak ajar pun. Okey, dan murid 4, not tu macam lebih kurang je cikgu, susah nak ingat nama dengan nilai dia. Jadi ada kekeliruan lah. Jadi tindakan saya, aktiviti 1, pengkaji memperkenalkan intervensi kaedah lagu notasi itu kepada peserta kajian yang dijalankan secara murni. Setiap nama dan nilai notasi diperkenalkan dalam bentuk lirik lagu kepada peserta kajian. Ambil lagu guru. Saya untuk 4 orang. Bila dah set, kita dah set. Contohnya dalam minggu ni, 4 orang ni akan bergembira dengan saya satu masa. Tak lama pun, dalam 20 hingga 20 minit lah. Lepas tu kita gunting Lepas tu aktiviti kedua, pengkaji meminta peserta kajian untuk cuba menyanyikan bersama-sama lagu notasi itu supaya mereka dapat mengingati nama dan nilai notasi muzik. Peserta kajian memberikan kerjasama yang sangat baik dalam menjalankan aktiviti ini. notasi itu sudah nanti dalam kelas tadi sebelum. Tak. Okay. Dan aktiviti 3, peserta kajian dikehendaki menduduki ujian pos dan menjawab soalan yang sama seperti dalam ujian pra. Peserta boleh menyanyikan lagu notasi pos masa menjalani ujian pos. Maksudnya
masuk ujian pra tu intervensi tadi tak diperkenalkan lagi. Jadi selepas dikenalkan ujian pos, sambil jawab soalan tu mungkin dah terngiang-ngiang dia punya lirik lagu yang diajarkan. Aktiviti ini dijalankan secara individu dan sekiranya peserta kajian dapat menjawab soalan ini, maka secara tidak langsung mereka sudah menguasai nama dan nilai notasi muzik. Pelaksanaan tindakan pemerhatian dilaksanakan dalam tempoh 1 bulan. Peserta kajian menjalani ujian pra dan pos. Selepas ujian pos, murid ditemukan untuk memudahkan pandangan mereka tentang kaedah lagu notasiku yang baru diperkenalkan ini. Berikut merupakan keputusan analisis semak pemerhatian. Pemerhatian ini saya dah sediakan semak terhadap penguasaan peserta kajian. Yang pertama, murid membuatkan diri dalam semua aktiviti. 4 orang murid itulah. Yang kedua, murid memberikan perhatian semasa diskusi dijalankan. Murid dapat membezakan nama dan nilai notasi muzik dengan lebih pantas. Murid menunjukkan respon yang aktif semasa aktiviti. Dan murid menunjukkan minat menggunakan intervensi sebagai bahan pembelajaran. Ini adalah keputusan untuk ujian pos. Maksudnya 4 responden ni, 4 orang peserta kajian dapat jawab ada 8 soalan berkaitan nama dan nilai notasi muzik. Nama dan nilai notasi muzik itu yang pertama ialah crochet, yang kedua quiver, meaning dan semi-brief. Untuk temubual, selepas kaedah lagu notasiku diperkenalkan, kesemua peserta kajian merasakan mereka dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam mengenal nama dan notasi muzik menggunakan intervensi lagu notasiku. Jawapan mereka, kalau ditanya adakah anda dapat menguasai nama dengan notasi muzik selepas diperkenalkan lagu ni, mereka dapat kuasai sebab saya kenal bentuk dan ciri-ciri dia, cikgu. Saya jawab soalan sambil nyanyi lagu yang cikgu ajar. Murid kedua cakap tak? Dapat sebab dia mudah dan senang, mudah ingat. Sebab lagu tu buat saya ingat nama dan nilai not. Murid ketiga juga menjawab dapat. Saya semakin faham sebab senang. Saya dapat ingat nama dan nilai not. Murid keempat dapat sebab lebih faham dan senang. Okey. Baik, untuk refleksi kajian, setelah sejarahkan kajiannya ada saya kesan kelebihan dan kelemahan juga. Yang pertama, pencapaian murid dalam ujian pra dan pos menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Dan yang kedua, hasil dapatan kajian melalui instrumen temubual menunjukkan kesan positif dalam pandangan peserta kajian untuk memberikan respon dan mengikuti sesi diskusi yang dijalankan dengan aktif. Yang ketiga, hasil dapatan kajian dari pelbagai kaedah telah membuktikan bahawa kaedah lagu notasiku dapat meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik. Dan kelemahan untuk kajian ini ialah terdapat seorang peserta kajian yang seringkali tak hadir semasa kelas dalam talian dijalankan. Jadi saya kontak dia punya parents, bagi tahu boleh ke kalau buat Google Meet sekejap, saya nak ajar lagu tu je. Lagu tu awak cerita ke? Ya, saya cerita. Ya. Macam mudah-mudah je lah. Dia nak dengar tu kenapa tak ajar dengan dalam kelas? Alih-alih dibuat kajian tindakan. Kena buat kajian dia kan. Okey, jadi mudah lagu tu saya buat, tak adalah buat sempat buat yang Nyanyi terus. mudah-mudah. Okey, saya nyanyi sikit je lah. Projek nilainya 1, dalamnya hitam, tiada defer. Kalau ada marker tak? Ada mata. Agak tak bawa. Saya nak tunjuk dekat cikgu dia punya bentuk projek. Ada. Tarik satu. Sekali. Tarik. Tarik.
Okey, jadi crochet dia punya bentuk macam ni. Kita ingat dia Jadi crochet nilainya 1, dalamnya hitam, tiada ekor. Okey, kalau quiver bentuk dia Hitam ada ekor. quiver setengah saja, dalamnya hitam, ada ekor. Mana setengah? Setengah, dia punya nilai ni setengah daripada yang ni. Ada ekor setengah. Macam tu lah dia punya bentuk lagu. Baru tahu. Lagi-lagi apa? Okey, jadi saya rasa itu saja benda saya. Pembentang. Suresh, pembentang. Okey, cinta. Kalau ingat je music. Interesting juga kan? Budak-budak pun seronok kan? Dia sebenarnya simple je, tapi tengok balik tajuk kajian. Okey, kita tengok sama-sama tajuk kajian dia. Okey, meningkatkan penguasaan murid dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik. Dia ada dua perkara kan? Dia kenal nama lain, dia kenal nilai notasi. Nilai notasi tu maknanya 1/2 tu lah kan? Betul. Okey. Tengok objektif khusus. Okey, cuba tengok. Meningkatkan penguasaan murid tahun 3 dalam mengenal nama dan nilai notasi muzik dengan kaedah lagu notasi muzik. Okey. Dua ni dia boleh sekali ke ataupun dia boleh berasingan? Dia mesti berkat ke? Dia tahu nama notasi tu, mesti dia tahu nilai. Ya. Dia nak report 2 kali, nak report sekali. Kalau projek tu, okey, berapa nilai dia? Dia memang kena tahu. Dia tahu nama, dia tak tahu nilai? Tak boleh. Tak boleh, dia mesti itu, mesti tadi. Dia boleh tulis, dia tak boleh gunakan nanti. Kan? Okey, itu lah yang pertama. Okey, yang kedua, memperihalkan amalan penambahbaikan pedagogi guru. Sendiri. Dapat tak ditunjukkan dalam sini yang penambahbaikan tu telah berlaku untuk you dalam kajian ni? Ada tak evidence dia? Ada tak data dia? Dia cipta lagu daripada mengajar biasa. Dalam murid 3A ada berapa orang? Okey, Suresh? 44. 4 orang tak boleh. Dia meningkatkan, dia mencipta Tapi lagu. di sini maknanya dia letakkan objektif khusus tu untuk sendiri. Sedangkan kajian tindakan ni sebenarnya untuk murid. Kan tajuk asal tu tajuk yang tertera tu untuk murid. Memanglah secara tak langsung kita tahulah impaknya mana-mana pun, yang lain pun sama juga kan. Kita improve untuk pembangunan diri kita. Tetapi kita tak masukkan dalam sini biasanya. Oh, tak baik. Kalau kita hanya untuk murid yang satu, apa objektif kepada murid lah. Fokus kajian dia. Kalau yang satu tu kita pecah kepada mengundi pada nama. Lepas yang Kedua nilai, lepas tu yang ketiga nilai dan notasi. Boleh. Tak ada masalah. Jadi tapi nanti bila dapatan dia ataupun hasil kajian tadi, hasil daripada tindakan tu, hasil rawatan tu mesti ada lah. Ada budak mungkin dia boleh nama aja. Kan, berapa yang boleh sebut nama saja, berapa yang boleh sebut nilai saja, berapa boleh dua-dua tempat. Kan? Itu boleh. Kalau nak macam itulah. Sebab walaupun nampak skop dia kecil je sebenarnya, tetapi dia detail lah. Saya suka sebab dia ada aktiviti 1, aktiviti 2 dan sebagainya. Kan kalau you boleh buat berperingkat pun tak ada masalah. Maknanya kan kali pertama, kali kedua kan, ataupun macam aku jam 1, jam 2 macam tu lah.
semua dia akan terus capai dan kan objektif yang ketiga, dua-dua tadi, nilai dan nama dan juga nilai itu dia capai 4 orang tu lepas kan. So mungkin kali pertama nama dia kenal, nilai dia tak kenal, dan sebagainya. Faham maksud saya? Okay. So yang itu kita kena apa sikit lah tajuk. Lepas tu tengok apa ni, kajian, masalah kajian tu, isu, and then the objective dia. Dan baru lihat impact. Terima kasih.